Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya pada malam ini adalah Profesor Madya Datuk Dr. Ishak Arif, tetapi beliau kuarantin. Jadi diminta oleh Ustaz Nasrul supaya saya menggantikan beliau. Baik. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyambung kembali pengajian kita. Kalau pada bulan lepas, iaitu 25 hari bulan, kita dah berbincang berkaitan dengan hutang simati kepada manusia. Dan bulan Januari dulu kita dah bincang hutang simati kepada Allah. Bulan lepas kepada manusia. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan lihat bagaimana pula orang yang berhutang dengan seseorang itu yang mana dia dah meninggal dunia. Untuk yang peminjam itu melangsaikan hutangnya kepada orang yang telah mati. Baik. Maka kalau bercerita tentang hutang ini, tuan-tuan dan puan-puan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhallazina amanu Iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut wahai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tak sebut ya ayuhan nas, wahai manusia. Ayat ini dikhususkan kepada orang-orang yang beriman. Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu tulis faktubuh, kamu tulis hutang dan masa bayarannya itu, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil lagi benar. Kenapa perlu ditulis? Sebab supaya adanya bukti. Walaupun dikatakan tulis itu hari ini macam-macam. Nak tulis di kertas pun boleh, nak tulis di handphone pun boleh, dalam diari pun boleh, macam-macam boleh dibuat. Kenapa disuruh tulis ini? Kerana bimbang tidak berlaku adil dan bimbang tidak berlakunya penyerahan hak kepada seseorang yang berhak itu. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan-puan ini, ibu ataupun ayah meninggal dunia. Lepas daripada ayah ataupun ibu ini meninggal dunia, datang orang menuntut hutang daripada ayah kita ataupun ibu kita. Kalaulah tidak ada bukti, tulisan dan sebagainya, bukankah ini boleh mendatangkan fitnah? Barangkali kita menuduhnya, kita kata penipu awak ni, bila masa pula ayah saya berhutang, sedangkan ayah kita berhutang. Tak nyayanya ayah kita ini disebabkan dia tak tulis, dan yang memberi hutang itu juga tidak tulis. Pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana fitnah itu datang, maka tiada siapa lagi yang boleh menyelesaikan hutang piutang simati setelah dia meninggal dunia. Maka kalau nak disebut, tuan-tuan dan puan-puan, tentang hadis orang yang meninggal dunia namun dia tidak membayar hutangnya, kita dah terang banyak kali dah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, hatta yuqda dainuhu. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sehingga dia melunaskannya hutang tersebut. Jadi hadis ini cukup menggentarkan kita dan membangkitkan semangat kita ini untuk melunaskan hutang selagi mana kita ini hidup, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Maka pada malam ini kita nak cuba rungkai akan kejadian-kejadian yang mungkin berlaku ataupun telah berlaku. Yang mana kalau kita buat satu soalan, jika pemiutang meninggal dunia dan kita berhutang dengannya dan membayar hutangnya ini, selama ini kita bayar cantik saja kepada dia secara ansuran sebagai contoh, iaitu kita mendepositkan wang itu ke dalam akaun orang yang memberi hutang tersebut. Jadi bila mana orang yang memberi hutang itu telah meninggal, ada baki dalam 30,000 lagi. Barangkali ada lagi 2 tahun lagi pembayaran, ada lagi 24 kali lagi pembayaran hutang kepada yang memberi hutang tersebut. Maka bagaimanakah pada ketika ini kita nak melesaikan hutang tersebut sedangkan yang memberi hutang iaitu pemiutang itu telah meninggal dunia? Okey. Adakah kita nak buat dengan setiap bulan tadi kita sedekahkan ke masjid, ke rumah anak yatim, ataupun kita nak sedekah pada orang miskin, kita niatkan supaya kita sedekahkan bagi pihak si mati, ataupun kita nak bayar hutang tersebut kepada ahli waris mengikut hukum faraid? Maka pada malam ini kita nak tengok bagaimanakah caranya bagi orang yang berhutang. Dia berhutang dan dia nak bayar balik kepada pemberi hutang itu sedangkan pemberi hutang itu telah meninggal dunia. Baik. Maka dalam bab membayar hutang ini hukumnya adalah wajib. Dia bukan sunat dia, bukan sunat muakkad. Dia bukan harus, dia adalah wajib. Bila kita berhutang dengan seseorang dan seseorang itu memberi hutang kepada kita dan kita berjanji dengan dia untuk melunaskan hutang tersebut, maka hukumnya adalah wajib. Maka kegagalan menjelaskan hutang tersebut disebabkan kelalaian kita ataupun disebabkan ketidakmahuan penghutang itu adalah suatu perbuatan yang berdosa. Kenapa? Sebab kita dah pinjam, kemudian kita dah berjanji, kemudian kita tak bayar. Kita saja tak bayar. Maka pada ketika ini hukumnya adalah berdosa. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pernah terfikir ataupun tidak, sepatutnya bila kita berhutang ini, apa benda yang kena ada pada diri kita? Tidak lain, tidak bukan, setelah kita berhutang dengan seseorang, mestilah kita berniat untuk bayar hutang itu dengan benar-benar ikhlas kepada orang yang memberi hutang tersebut. Kerana apa, tuan-tuan dan puan-puan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yaddanu dainan fa'alimallahu annahu yuridu qada'ahu illa addahu Allahu anhu fid dunya." Tidaklah seorang yang berhutang dan Allah mengetahui bahawa dia ingin melunaskannya kecuali Allah akan memudahkan untuk menyelesaikannya di dunia. Makna kata orang yang betul-betul ikhlas, dia nak bayar dan dia nak bayar hutang orang yang memberi hutang itu, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berhutang dengan seseorang, mesti niat dalam hati minta tolong dengan Allah Ta'ala. Minta tolong bagaimana? Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku, ya Allah, untuk aku selesaikan hutang aku ini dengan orang ini.
sementara aku masih hidup, dan aku tak nak menyusahkan ahli waris aku dalam keadaan aku mati belum sempat untuk menyelesaikan hutang tersebut. Maka Nabi SAW bersabda lagi, Inna Allaha ma'ad-daini hatta yaqdiya dainahu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang berhutang sehinggalah dia melunaskan hutangnya itu. Baik. Maka dalam kes yang saya nyatakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita berhutang dengan orang yang memberi hutang, iaitu pemiutang tersebut, boleh ataupun tidak kita ini, tuan-tuan dan puan-puan, ambil hutang tersebut yang kita duk bayar setiap bulan tadi, kita sedekah, jariah dan sebagainya? Jawapannya tidak boleh. Kenapa, Ustaz? Sebab setelah pemberi hutang pemiutang itu mati, maka yang berbaki hutang tersebut telah menjadi milik ahli waris si mati. Contoh, tuan-tuan dan puan-puan ini berhutang dengan saya. Bila tuan-tuan dan puan berhutang dengan saya, ditakdirkan Allah Ta'ala saya meninggal, maka tuan-tuan dan puan-puan kena continue untuk bayar hutang tersebut kepada siapa? Kepada ahli waris saya. Kerana hutang tersebut telah menjadi harta pusaka. Harta pusaka siapa? Harta pusaka saya. Maka saya telah meninggalkan harta tersebut, dan harta tersebut berada di tangan tuan-tuan dan puan yang perlu dijelaskan kepada saya. Maka pada mana saya ini meninggal dunia, saya ini sebagai pemiutang, maka tuan-tuan dan puan perlu membayarkan hutang tersebut kepada ahli waris saya. Bukan dengan saya mati maka terputuslah hutang tersebut. No, tuan-tuan dan puan, mesti dibayar kepada ahli waris, kerana sebahagian daripada harta tersebut adalah hutang tersebut. Baik. Bila saya bercerita tentang hutang ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya faham di antara kita ni masing-masing dengan kisah masing-masing. Ada seorang jemaah itu, muka dia bila jumpa saya, tuan-tuan dan puan, kusut sangat-sangat. Saya kata, kenapa bang? Dia kata, bila mana ustaz bercerita tentang hutang, bila mana kita meninggal itu, dia punya dosanya, dia punya balasannya cukup dahsyat. Maka kalau ustaz nak tahu, saya terjebak dengan Yuska ni dah 40 tahun. Mana kata dia kerja Yuska. Dia kata, apa benda saya tak buat ustaz? Saya bawa kereta Singapura, kereta scrap, saya jual, saya bayar, adalah caranya. Kemudian kereta tak elok, saya kata elok. Kemudian orang tu nak Islamic finance, saya pergi tipu dia, ambil yang konvensional, macam-macam ustaz. Tapi kalau ustaz nak suruh saya cari balik orang tu, tak jumpa dah ustaz, sebab saya dah tinggalkan dunia saya itu setelah umur saya 40 tahun. Ni, tekad betul-betul. Dia kata waktu itu ustaz, kalau setakat pergi ke Indonesia, sebab waktu tu dia bini 3, hebat je. Rupanya orang kerja Yuska ni, duit banyak tuan-tuan. Dia kata dia bini 3 waktu tu. Bini pertama orang Malaysia, bini kedua orang Indonesia, bini ketiga orang Indonesia. Dia kata pergi Indonesia, Jakarta balik hari, pagi pergi, petang balik pula. Dia kata, kenapa? Dia kata nak pergi hantar duit. Zaman dulu mana ada transfer macam kita Maybank to you, tak ada. Jadi dia buat begitu. Maka dia kata, ustaz, bagaimana saya nak buat tentang hutang-hutang saya tersebut? Sebab dia anggap itu sebagai hutang kerana dia menipu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada lain, tidak ada bukan adalah bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nak pergi jumpa, tak jumpa dah. Dia tinggalkan dunia Yuska tu dah 13 tahun. Dokumen pun tak tahu ke mana. Dia kata, sekarang ni ustaz, kalau dengar nak jual kereta, saya tak nak terlibat. Saya rela dengan kehidupan saya sekarang yang gaji 2,500 begini pun cukup lah ustaz. Sebab sekarang ni dia jadi driver. Kalau dulu dia kata 15,000 tu tak lari ustaz setiap bulan. 90-an gaji 15,000. Banyak 15,000 tahun 90-an ni.
Cuma tahun ni 15,000 sikit lah. Tak banyak lah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi masing-masing dengan kisah masing-masing. Sebab itu, kalau orang yang tak pernah buat dosa-dosa yang begini, yang berkait dengan manusia, tolong jangan mulakan. Sebab bila mana dah mulakan, dia akan jadi ketagih. Bila start jadi ketagih, dia nak lagi. Bila mana dia dah banyak duitnya tadi, dia bukan lagi ketagih, dia jadi sayang nak tinggalkan. Sebab dah biasa hidup dengan duit banyak itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, selalu saya pesan, harta dunia ini, kita selalu dengar ayat yang klise, harta dunia ini sementara. Tapi faham ataupun tidak maksud sementara itu? Maknanya tuan-tuan, kumpullah bagaimana banyak pun sekalipun, tuan-tuan akan tinggal semuanya. Bukan tinggal sikit-sikit. Bukan makna kata masuk dalam kubur, orang bagi cash 10,000, pergi belilah kad RNR nak menuju ke syurga, nanti tak ada tuan-tuan. Dia tinggal sehelai segitu saja. Maka apa yang akan tinggal dengan kita? Jawapannya adalah amalan kita. Habis itu penat lelah yang kita cari selama ini, harta tersebut, maka disitulah akan dinilai sama ada harta itu memberi manfaat kepada kita ataupun tidak langsung memberikan manfaat kepada kita. Menitik air mata dia bila tanya soalan. Saya pun bila dengar dia cerita tadi, saya kata, Allah, ingat lagi ke abang? Ingat ustaz, saya selalu berdoa, biarlah Allah Ta'ala nyanyukkan saya daripada ingat benda-benda dosa-dosa lama saya. Dia minta dengan Allah supaya nyanyuk dalam bab itu. Saya pun kata, mujur abang tak minta nyanyuk semua, kan tak ingat semua sekali. Itu jangan ustaz nak datang semayang susah pula. Jadi, siapa-siapa yang belum terjebak dalam dosa menipu manusia walaupun dalam pekerjaannya, maka hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Hati-hati dalam bab ini. Bimbang, yang pertama jadi ketagih. Bila dah dapat, jadi sayang untuk tinggal. Itu dah takut dah. Yang paling takut, bila mana tuan-tuan dan puan-puan, bukan sekadar sayang ataupun ketagih tadi, yang paling ditakuti, bimbang-bimbang menjadi darah daging dalam diri kita, dan kita pula pedajal anak isteri kita, disuap di mulut mereka dengan harta-harta yang haram tersebut tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seterusnya. Maka, kalaulah soalan yang pertama tadi, penerima itu ataupun pemberi hutang itu meninggal, maka jawapannya kita telah faham dan kita telah maklum, mestilah kita bayar kepada ahli waris si mati. Jangan sesekali kita buat hukum sendiri, kita pergi infak ke jalan Allah, kita pergi sedekah jariah dan sebagainya dengan duit hutang yang kita berhutang dengan si mati tersebut. Baik, seterusnya. Andai katalah seorang anak itu meminjam sejumlah wang daripada ayah dia waktu dia hidup. Waktu dia hidup, dia pinjam duit daripada ayah dia. Namun, beliau ini tidak sempat untuk membayar hutangnya itu secara penuh. Dan ditakdirkan Allah Ta'ala, ayahnya itu telah meninggal dunia. Dia hutang ayahnya, kemudian belum sempat dia bayar penuh hutang tersebut, maka ayah tadi pun meninggal dunia. Kita buatlah sebagai contoh. Ayahnya ini meninggalkan isteri, mak dia. Kemudian meninggalkan 3 orang anak lelaki. Dan kemudian dia meninggalkan 2 orang anak perempuan. Jadi, bagaimanakah kaedah untuk dia bayar hutang ayahnya itu? Ada orang dia pinjam dengan ayah ataupun ibunya 30,000. Kemudian ayahnya meninggal dunia ataupun ibu dia meninggal dunia, maka 30,000 tadi dia buat senyap saja. Dia buat tak tahu saja. Maka adik-beradik dia tak tahu yang dia berhutang. Dia menganggap dengan matinya ayah, dengan matinya ibu itu yang memberi hutang kepadanya, dia kira selesai di situ. Hati-hati dalam bab ini.
Kerana ini juga dikira sebagai hutang. Baik. Maka dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan, walaupun yang memberi hutang itu adalah ahli keluarga kita, maka ia juga dikira sebagai hutang. Tak ada beza ahli keluarga ke, bukan ahli keluarga ke, ahli waris ke, bukan ahli waris ke, sama saja. Dia ada dua saja istilah, pemberi hutang dan penghutang, iaitu pemiutang dengan penghutang tersebut. Maka dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan, apabila peminjam itu sendiri adalah ahli waris, maka keadaannya terbahagi kepada 3 keadaan untuk diuruskan. Yang pertama, hutang tersebut dianggap selesai jika ahli waris yang berhutang itu mewarisi sepenuhnya hutang tersebut. Contoh begini. Hutang tersebut ada 30,000. Okey. Bila mana ada 30,000 dan dia ini mewarisi keseluruhan harta pusaka si mati tersebut. Faham maksud saya? Tak ada dah ahli waris yang mewarisi, dia seorang saja. Maka hutang itu selesai. Sebab apa? Sebab hutang itu walaupun wajib dibayar kepada si mati, tetapi hutang itu bertukar tangan menjadi milik ahli waris itu yang menjadi penghutang kepada si mati, iaitu ayahnya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hutang tersebut dianggap selesai pada bahagian yang diterima oleh ahli waris yang berhutang itu. Makna kata dia berhutang dengan ayahnya 30,000 contohnya. Maka dicongak, dikira, dibahagi, ditambah mengikut faraid, bahagian dia adalah 30,000. Maka hutang itu menjadi selesai dengan syarat jangan pula dia pergi ambil harta lain kerana bahagiannya setakat 30,000 itu saja. Maka dia tidak lagi perlu membayar hutang dan dia tak boleh dah ambil harta lain kerana bahagian yang mengikut faraid adalah 30,000 tersebut. Cuba bayang. Dia hutang dengan ayahnya 30,000, kemudian dia buat senyap. Dikira pula harta pusaka yang lebihan ayahnya tadi ada 100,000 lagi. Maka dia pergi ambil pula bahagian faraid yang 30,000 itu. Bahagian dia 30,000, sepatutnya dia senyap yang 30,000 dia hutang, dia pergi ambil pula daripada harta ayahnya 30,000. Jawapannya, hukumnya haram dan berdosa besar. Kenapa? Sebab 30,000 itu yang dia ambil, dia telah ambil bahagian ahli waris yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak ada orang sanggup tak buat begitu? Saya katakan ada, tuan-tuan dan puan-puan. Takkanlah dia sanggup, ustaz, sedangkan dia tahu benda itu haram untuk dia ambil kerana dia telah ambil bahagian ahli waris yang lain, barangkali bahagian kakak dia, abang dia dan sebagainya. Manusia kalau sebut tentang duit, kopiah atas kepala pun boleh tercabut, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan setakat kopiah atas kepala, title ustaz, ustazah pada dia pun boleh tercabut, tuan-tuan dan puan-puan, disebabkan duit ini. Saya nak cerita kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ada sahabat saya, dia pegawai agama di hospital. Tak payah sebutlah hospital mana. Jadi di bawah hospital ini, dia ada menyediakan khidmat pengurusan jenazah sehingga sembahyang. Jadi kafan apa semua termasuklah. Jadi pengurusan yang dia buat adalah di hospital tersebut dia ada surau Jumaat pun dia buat jugalah. Jadi ditetapkan sebanyak RM650. Kalau siapa yang pernah berurusan dengan pengkebumian jenazah, dia akan kata 650 murah. Betul tuan-tuan dan puan-puan? Orang yang pernah terlibat dia tahulah. Baik. Jadi saya tanya kepada dia, apa masalah? Dia kata kadang-kadang jadi macam tak percaya dalam isu ini.
Kenapa? Dia kata kadang-kadang ada staf yang sanggup menipu kepada ahli waris si mati. Bila mana si mati meninggal, sepatutnya kitalah kena bagi tahu pihak hospital di bawah unit agama ke apa semua ke ada menyediakan. Dia boleh jawab kepada ahli waris, pihak hospital tak ada menyediakan pengurusan jenazah. Kalau nak pengurusan jenazah, saya akan call yang swasta. Kenapa saya akan call? Kenapa tak suruh ahli waris kata cari sendiri? Sebab ada portion di situ. Sebab bukan 600 setengah, 1,000 setengah. Sebab kalau dia bagi, dia yang atas nama dia, dia yang bagi tahu dan sebagainya kepada ahli waris, maka sudah tentu ada portionnya. Dia kata yang paling teruk sekali ada kadang-kadang tu pesakit tengah nazak, dia telefon dah. Nazak tak mati lagi, telefon dah. Ni apa jenis manusia tuan-tuan dan puan-puan? Kalau kita fikirlah, berada di unit forensik tempat orang mati, di situlah tercabutnya nyawa. Di situlah ahli waris bersedih. Sempat lagi tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar, kita ni jauh dengan Allah Ta'ala. Kita ingatkan bila mana bekerja di unit yang tempat orang mati ni makin dekat dengan Allah. Rupa-rupanya sempat lagi nak ambil duit tepi. Sempat lagi tuan-tuan dan puan-puan sampai charge yang beribu-ribu, paksa pula syarikat swasta tak boleh charge beribu, up sikit sebab nak bayar bahagian masing-masing ni. Maka saya tanya pada kawan saya, 600 setengah tu memang tetap. Dia kata tak, kadang-kadang ada orang datang ahli waris, ustaz saya ada 400, ustaz 400 pun jalan kita, tak ada masalah. Masya Allah. Habis tu saya kata kalau van macam mana? Dia kata van dia tengok kilometer, maksimum 300. Bayangkan kalaulah nak bawa ke Perlis, 300 saja charge. Murah ke mahal? Murah tuan-tuan dan puan-puan. Tapi siapa yang sanggup? Jadi sahabat saya ni terpaksa pula pergi jalan ke unit forensik, tanya dah ada ke belum, dah ada ke belum. Dia pula dah jadi promote tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Untuk yang pihak surau tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita nak kaya, tuan-puan usahalah ke tempat yang lain. Jangan pergi ke tempat-tempat yang mana boleh mendatangkan syubhah. Jangan pergi ke mana tempat-tempat yang dia rasa halal, padahal benda itu tak berapa nak confirmation lagi. Halal ke haram ni betul ke tidak? Betul, dia boleh pilih, tapi kenapa dengan jalan kita menipu? Ya, kalau tak tipu ustaz, mana nak dapat bahagian kami RM50 seorang. RM50 pun kita dah anggap benda tu besar. Masya Allah tuan-tuan, carilah jual burger lebih pada tu boleh dapat. Sebab nak mudah. Sebab nak ambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Buatlah tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang buat begini, yakinilah makin banyak dia dapat, makin cepat duit itu akan tak ada. Tuan-puan pernah rasa ada duit banyak tapi rasa tak tenang saja? Pernah rasa? Tuan-puan pernah rasa ada RM50 dalam duit rasa tenang saja? Di situ ada perbezaannya tuan-tuan dan puan. Baik, seterusnya. Maka apa perlu dibuat dalam kes tadi? Yang pertama adalah dianggap selesai bila mana ahli waris itu adalah mewarisi sepenuhnya harta pusaka si mati. Yang kedua adalah dianggap selesai bahagian dia tadi ni, faraid bahagian dia tadi, dia berhutang ayah dia tadi adalah melebihi ataupun cukup-cukup dengan jumlah yang dia berhutang itu. Dianggap juga selesai. Dan yang ketiga, hutang itu dihalalkan oleh ahli waris yang lain. Dengan syarat kena jujur. Bila mana dibuat perbincangan untuk membahagikan harta pusaka arwah ayah kita, maka kena bincang, kena cakap betul-betul. Aku nak bagi tahu ni, biarlah korang tahu aku pun tak apa nak banyak duit. Aku ni berhutang dengan ayah dulu 30,000.
Jadi aku nak tanya ni, aku still nak bayar macam mana ni kaedah pembayaran nak bagi pada korang ni. Aku dah belajar dengan Ustaz Ihsan di Masjid Padang Estate ni, kena bayar pada ahli waris ni. Maka ahli waris pun semua angkat tangan, kami halalkan bahagian kau, kau ambil lah bahagian yang lain pula. Maka itu dibenarkan. Tapi nak suruh orang halal bahagian kita ni belum tentu, tuan-tuan dan puan-puan. Cakap boleh ya, betul tak? Kan? Tapi bila ada depan mata, mana boleh kau berhutang ya? Jadi tuan-puan hati-hati dalam bab ini. Jadi kalau kita kata, kita belajar sikit kiraan faraid. Dalam kes ini, ayah meninggal. Meninggalkan mak, meninggalkan adik, meninggalkan anak lelaki 3 orang, maka meninggalkan anak perempuan 2 orang. Kalau dari segi faraid, kalau orangnya dah biasa, dia boleh congak begitu saja. Makna kata ayah tadi meninggalkan isteri mak dia tadi ni, maka isteri disebabkan ada anak, dia akan dapat 1/8. Dan tak ada dah waris lain, adanya anak-anak sahaja. Bila ada anak-anak sahaja, lelaki dan perempuan, maka hukumnya adalah asabah, iaitu lebihan. Mak dapat 1/8, maka anak-anak akan dapat 7/8. 7/8 ni mewakili siapa? Mewakili anak lelaki dan mewakili anak perempuan. Dalam kes tadi ada 3 orang anak lelaki, ada 2 orang anak perempuan. Maka 3 anak lelaki dia 2 bahagian. Maka 3 darab 2 ada 6 bahagian. Betul? Anak perempuan ada 2 orang. Anak perempuan je 1 bahagian. Maka 6 campur dengan 2, 8. Jadi, andai kata ada 8,000. Maka 1 bahagian bersamaan dengan 1,000. Jadi anak lelaki tadi berapa bahagian? 2. Anak lelaki 2,000 seorang, anak perempuan 1,000 seorang. Itulah kaedah yang paling mudah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada isteri, ada anak laki, anak perempuan, maka inilah pembahagiannya. Mak ayah dah tak ada, maka kena tengok, oh anak aku akan dapat banyak ni, isteri aku akan dapat banyak ni. Maka itulah perkiraannya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi maka hutang yang dianggap selesai tadi tuan-tuan dengan 3 cara tersebut, iaitu bila mana dia ini adalah tak ada ahli waris, dia seorang saja pemilik pusaka pada harta arwah ayah dia ni, maka hutang tersebut jadi selesai. Yang kedua, bila mana bahagian yang dia patut terima dari segi faraid ni, dia berhutang 30,000, kira bahagian faraid dia dapat 40,000, maka dia berhak untuk mengambil 10,000 lagi. 30 itu dia tak berhak dah ambil kerana dia berhutang dengan si mati. Dan yang ketiga, bila mana hutang itu dihalalkan oleh para waris, ahli waris yang lain. Baik, saya nak cerita. Ada orang bertanya, bagaimanakah Ustaz dalam bab nak membahagikan sama rata? Boleh ke tidak Ustaz? Bahagi harta sama rata ini jawapannya boleh. Tetapi mestilah mendapat persetujuan ahli waris yang lain. Persetujuan ahli waris yang lain ni bukan kita boleh tanya, setuju ke tidak? Engkau mat, setuju ke tidak? Engkau ni banyak dosa dengan ayah dulu. Bukan begitu tuan-tuan dan puan-puan. Nak tanya persetujuan ahli waris yang lain ini mesti seorang-seorang. Ditanya begitu barangkali malu. Kita ni abang sulung, kan aku kata tak setuju bagi sama rata, korang kata aku tamak harta pula. Orang Melayu dia style gitu. Dia tak boleh berlapang dada dengan hukum. Orang Melayu kalau cerita anak perempuan 1 bahagian, anak lelaki 2 bahagian, situ pun dia dah main dah perasaan dia. Dia akan ungkit yang jaga mak, jaga ayah waktu sakit aku anak perempuan, kau anak lelaki tak jaga. Tiba-tiba faraid kau dapat lebih. Kerana dia tak mengaji dalam bab faraid ini. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu pesan, mempelajari ilmu pembahagian harta pusaka ini adalah merupakan suatu tuntutan. Kalau tak belajar, tuan-puan akan bawa alasan-alasan pembahagian-pembahagian yang bersandarkan kepada nafsu. Bila mana bersandarkan kepada nafsu, langsung tidak dilihat kepada hukum hakam itu yang akan jadi berterabur tuan-tuan dan puan-puan.
Kenapa Allah Ta'ala buatkan sistem ini? Sebab tahu dah manusia ini kalau dalam bab ini dia mudah untuk bergaduh. Dia jadi nak berbalah. Kadang-kadang sampai putus silaturahim. Saya duk bercakap soal hibah itu apa, wasiat itu apa, tanya pula orang nak lebih jelas. Saya ingatkan nak lebih jelas itu atas faktor-faktor lain. Rupanya dia bergaduh sama-sama adik-beradik dia. Jadi dia nak buat apa? Dia nak hibah semua hartanya kepada anak-anak dia. Sebab dia tahu dah anak-anak dia tidak boleh mewarisi semua, adik-beradik dia akan mewarisi. Maka dia nak cari jalan helah supaya adik-beradik dia tak dapat. Tanya punya tanya, rupanya bergaduh. Tengok. Ini kita tak nak, tuan-tuan dan puan-puan. Soal bergaduh ni, dia tak selesai masalah. Malahan, kadang-kadang disebabkan bergaduh ini terputusnya ikatan persaudaraan. Mak ayah masih hidup, okey lagi lah. Bila mak ayah dah tak hidup, mak ayah mati belaka dah, aku dengan jalan aku, engkau dengan jalan kau. Sampai anak kita tak kenal siapa mak pak saudara dia. Maka begitu juga dalam membahagikan harta sama banyak ini, ia dibolehkan. Tetapi mestilah mendapat persetujuan daripada kesemua ahli waris bila mana berlakunya pembahagian harta pusaka tersebut. Nak mendapatkan persetujuan ini bukan boleh main tanya WhatsApp ya. Dia mesti dari hati ke hati. InsyaAllah pada pertemuan akan datang, saya akan bawa lagi kes-kes yang berkaitan supaya sedikit sebanyak menjadi gambaran. Kalau setakat berceramah teori, tuan-tuan payah nak tangkap. Saya kalau boleh nak ambil perkataan yang paling rendah sekali. Dan kalau boleh Ustaz Nasrul berpesan jangan benda yang berat sampai orang dah tak minat. Saya duk kawal benda itu. Jadi tuan-tuan setakat ini saya ceramah lepas hangguk tu kira makna kata okey lagi lah setakat tu. Kan? Ada juga geleng tu sebab dia fikir pasal diri dia, janganlah aku jadi begitu. Bukan dia tak faham, dia saja je geleng. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan. Kita berjumpa lagi pada lain waktu dan lain ketika. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.